Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker, Datuk Tuan Yang Di-Pertua. Kita akan melalui proses yang panjang untuk membahaskan bekalan tambahan ini, dan ini baru JPM dan dengan JPM dengan 4 orang menteri, sebab itu kementerian-kementerian. Saya nak menarik perhatian Speaker Tuan Yang Di-Pertua mengenai perkara 67.9 Peraturan Mesyuarat. Sekarang ni saya tak boleh cakap, saya akan bawa Peraturan Mesyuarat. Peraturan Mesyuarat 67/9 dengan terang menyebutkan bahawa perbahasan atas rang undang-undang pembekalan tambahan dalam jawatankuasa hendaklah terhad kepada butir-butir yang terkandung dalam anggaran belanja yang diminta untuk belanja tambahan. Memang betul. Saya tengok perbahasan dasar telah dibuat dengan begitu berluasa. Jadi saya ambil ruling daripada Dewan Rakyat ini pada masa yang lepas, iaitu yang dikeluarkan, saya tak pasti sama ada timbalan speaker ataupun speaker, yang menyebut bahawa sekiranya perkara itu ditanya, menteri boleh membuat 3 pilihan, iaitu menjawab dengan berhemah, ataupun menjawab dengan helah, ataupun tak payah jawab langsung. Sebab ini ialah perkara khusus nombor 9, dan saya tengok semua kawan-kawan telah membicarakannya dengan bebas tanpa melihat perincian daripada apa yang telah diminta dalam ini pembekalan tambahan. Datuk Pengurusi, saya pun dah silap, bukan Yang Di-Pertua. Datuk Pengurusi, kita kena bincang tajuk tu saja. Macam Parlimen dibincang, tak apalah dibincang dengan macam meluas, lift dan sebagainya. Tapi yang kita minta sini ialah berhubung dengan perbelanjaan mengenai persidangan CPA yang ke-54 yang diadakan di KLCC. Kita minta tajuk tu. Dia tak pergi kepada tajuk yang lain. Jadi kalau saya ambil pendekatan ruling daripada Dewan Rakyat dulu bahawa berhemah, berhelah, tak payah jawab langsung, jadi saya boleh berbuat demikian. Kerana tidak ada satu orang pun yang bertanya soalan ini. Ini ialah bila kita sebut pembekalan tambahan di bawah jawatankuasa, kita kena ubah ayat. Sama ada kita nak tambah duit ataupun nak kurang duit ataupun ubah perkataan. Ada beberapa perkara yang akan timbul pada minggu hadapan. Kita akan membuat pindaan dalam jawatankuasa mengenai perkataan-perkataan dalam rang undang-undang yang kita bentangkan. Itu boleh. Ya, tapi kalau kita bincang secara umum, pada pandangan saya, peraturan mesyuarat itu masih terpakai, Ya Muhammad. Boleh terpakai. Dan memang pun perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan perkara yang dipohon dalam peringkat jawatankuasa ini tidak perlu disentuh oleh Yang Muhammad, tapi sukar bagi Yang Di-Pertua, siapa-siapa pun yang duduk atas ini untuk memberhentikan mereka. Mereka seperti lazimnya akan menggunakan tajuk pertama umpamanya Parlimen. Dikatakan Parlimen, tapi dia tidak melihat pengurusan Parlimen. Lepas itu digunakan Parlimen itu untuk mengurai perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan apa yang sepatutnya dibincang dalam peringkat jawatankuasa. Jadi Yang Muhammad boleh gunakan budi bicara untuk tidak menjawab perkara-perkara itu kerana ia tidak bertentangan dengan peraturan mesyuarat. Saya memilih untuk benda yang agak detail tu, saya akan memilih untuk jawab bertulis. Tapi bagi perkara yang ditimbul yang boleh saya menjawab kerana saya kena ada maklumat, saya akan jawab sekarang. Itu berhemah. Bukan kalau saya ambil peraturan 3 tak perlu jawab. Yang Muhammad tak boleh marah kat saya. Tapi semua kawan-kawan saya ini adalah kawan-kawan yang saya sayangi, maka saya jawablah dengan cara berhemah. Saya tak perlu untuk, tapi saya cuma nak maklum bahawa semua ahli Yang Berhormat kena ingat bahawa bila kita berucap, kita jangan lupa perkataan ni 67.9 ni mesti duduk dalam kepala kita di mana kita pergi. Tetapi kalau speaker dia terlalai sikit, kita boleh kecoh lah. Itu hak ahli Parlimen. Kita terus cakap macam cakap sampai tajuk pembunuhan etnik Tamil, tak masuk langsung bawah ni. Jadi tapi speaker dah tak boleh biarkan dia bercakap 5 minit.
Dan sebagai contoh. Sebab menyentuh tentang apa yang saya bangkitkan tadi. Saya tak minta tentang isu itu, saya tak minta kenapa tak jawab soalan itu saja. Bukan saya tak minta tentang isu itu, bukan saya nak bahaskan tentang isu itu. Saya hanya nak tahu kenapa soalan yang saya tanya dan di parlimen tidak dijawab. Itu saja. Yang Muhammad dah jelas dah ni. Itu yang saya katakan tadi, yang Muhammad gunakan perkataan pengurusan parlimen dalam butiran, pengurusan dewan dalam butiran. Tetapi soalan Muhammad tu menuju kepada Kementerian Luar. Itu yang saya katakan tadi. Jika kita ikut kepada peraturan 69 tadi itu, 69, 67, 69, ianya terkeluar daripada skop perbincangan tu. Walaupun dikatakan ada perkataan pengurusan dewan 010200, tetapi secara detailnya itu tidak dijawab oleh parlimen, dijawab oleh Kementerian Luar. Itu yang saya katakan tidak berkaitan. Tetapi sukar untuk kita untuk sebagai yang petua untuk memberhentikan Yang Muhammad pada ketika itu. Sebab itu saya katakan bahwa terserah kepada budi bicara menteri sama ada untuk menjawab itu tidak, kerana tidak bertentangan dengan peraturan mesyuarat. Yang Berhormat Datuk Pengurusi, walaupun bagaimanapun saya ingat Yang Berhormat bersabar, tunggu di bawah Kementerian Luar sekejap lagi. Yang Berhormat timbulkan kepada ni menteri, sudah pasti ianya mendapat jawapan yang cukup baik. Bagi saya ialah apa sahaja yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat, kita naklah bertanggungjawab untuk jawab sebab kita kerajaan yang bertanggungjawab. Walaupun ianya memang tidak berkaitan langsung. Macam SPRM dia minta untuk membina bangunan. Kita pergi buat nak bina section 2, section ni dalam SPRM. Tak ada, dia tak minta tu, nak minta bina bangunan. Yang Berhormat boleh minta supaya bangunan tu condong, bengkok dan sebagainya boleh. Bukan pindah section, bagi tahu menteri besar tu 10 juta, ketua menteri Sarawak, dia tak termasuk di bawah itu. Tapi di bawah dasar dalam bajet belanjawan bulan Oktober nanti, Yang Berhormat timbullah dunia ni. Segala-galanya daripada cerok-cerok si putih pun boleh ditimbulkan sampai ke sebesar-besar wilayah, jadi boleh timbulkan. Tetapi untuk perbahasan begini, kita kalau boleh, sebab kita nak tengok dia belanja ni buat apa ya. Jadi yang ni dia nak bayar CPA, dia nak bayar belanja CPA, tapi kita timbulkan. Saya nak jawab. Saya terima kasih kepada Yang Berhormat Pokok Sena, Kinabatangan, Gombak, Seremban, Kulai, Pengerang, Tuaran, Gerik, Kota Ampang, Kota Raja, Siputih, Bakri, Bayan Baru, Batu Gajah, Parit Bunta yang penghabis sekali ya. Jadi ada Yang Berhormat yang saya tak sebut, saya tolong maklumkan. Ini adalah semua yang menyentuh pasal JPM. Okey, ada beberapa perkara bila saya datang sini, saya adalah manusia yang lagi gelisah bila melihat sesuatu tu tidak sempurna. Saya orang yang pertama kali tanya, bila bangunan ini nak siap? Jadi saya pun geram. Saya kata, mana dia pekerja? Kenapa pekerja tak bekerja 24 jam? Semua telah tanya. Soalan-soalan Yang Berhormat itu sebenarnya saya sudah awal tanya. Hari yang pertama saya datang sini, saya tanya itu. Kenapa bangunan tak siap? Jadi dia kata, pengarah JKA pun kita panggil dan sebagainya, ini adalah bangunan heritage, mesti dibina sendiri oleh JKA. Saya tanya sampai habis. Saya kata, sekarang dia buat apa? Dekat penjuru mana mereka buat kerja? Sebab saya tak nampak pekerja. Saya tanya. Mereka kata sekarang mereka memperbaiki bumbung itu, ya? Bumbung yang tajam tu, bumbung tu supaya bila kita berbahas, kita tak nak bumbung tu jatuh atas kepala kita, ya? Sebab bumbung tu sudah agak lama. Hak yang tu dijaga dulu sebab dia sudah berlaku keadaan di mana ada bumbung yang pernah serpihan pernah jatuh. Iaitu yang tu diperbaiki, dan kalau ikut jadual dia mesti siap dalam bulan September. Dan selepas itu kerjanya telah diatur bertingkat-tingkat, di mana sampai bulan Februari barulah mula kerja. Saya telah membuat keputusan yang muktamad, dan Menteri Kerja Raya pun tahu bahawa semua kerja, tidak termasuk bangunan baru, termasuk bangunan sementara, mesti dimulakan dalam bulan Januari. Sebab saya pun tak sanggup dan tak sabar menunggu. Bangunan heritage tu tak apa, kita boleh maafkan. Tapi bangunan 4 tingkat tu tidak heritage. Ini bangunan baru. Saya tak boleh mulakan serta-merta.
dan mereka sedang bekerja keras. Saya tak tahu siang sama ada sampai malam macam tidak, tapi mereka kena pastikan supaya tender dikeluarkan dan selepas itu kita mulakan kerja. Mereka kata pegawai-pegawai sebenarnya dia cukup takut untuk melanggar satu hari pun, sebab dia kata dia berurusan dengan ahli parlimen yang pandai-pandai belaka, menegur sana menegur sini. Dia kata dia nak kena ikut peraturan. Kalau ikut peraturan, dia kena buat bangunan tu dalam bulan Februari. Saya kata boleh, yang dari segi masa itu dia ada peraturan membolehkan kita percepatkan. Saya kata kalau boleh parlimen ni, kalau boleh mereka kerja 24 jam satu hari, sebab mereka boleh buat shift sebagaimana yang kita buat bangunan bangunan yang pertama kita buat dulu, yang kita buat hanya 11 bulan. Kita boleh buat demikian. Dan mereka sudah melihat aspek-aspek ini, dan kalau ikut progres yang telah diberikan, yang saya jawab dalam bulan Julai yang lepas, bahawa tidak ada delay. Cuma mata kita tak sanggup melihat, tak ada orang buat kerja. Padahal orang bekerja ni ramai dan sebagainya. Jadi kita bincang pasal pekerja asing. Memang pekerja cukup, semua cukup, cuma ianya mengikut jadual, lambat, memang lambat sikit. Walaupun saya ingat 3 bulan untuk kita sampai ke Januari, kita harap kita semua bersabar. Jadi yang keduanya lift dan juga taska, termasuk tempat ahli-ahli parlimen. Kalau kita nak buat tempat ahli parlimen sementara, kita boleh buat demikian. Kalau semua yang berhormat mendesak supaya buat tempat sementara, kita boleh buat demikian, tidak ada masalah. Tetapi dalam bangunan baru tu, kita telah sediakan tempat untuk tiap-tiap ahli parlimen. Tidak ada masalah. Tempat yang paling selesa, di antara yang paling selesa dengan dalam dunia, dan tidak boleh dibanding dengan Zimbabwe ataupun Timbuktu dan sebagainya. Ini tempat yang paling selesa yang telah kita sediakan. Tapi malangnya, tuan-tuan yang berhormat semua, hanya kita boleh merasainya pada tahun 2016. Kita bersabar, kita berdoa sebagai Perdana Menteri, isialah parlimen bubar 2017. Jadi kita sempat merasa bangunan ni, bagi orang-orang yang penghabisan, sempatlah rasa bau dia. Bagi orang-orang yang akan meneruskan, tentulah mereka akan seronok melihat satu bangunan baru yang mempunyai jenama yang baru, hebat, tersergah, indah, iaitu parlimen. Tapi yang taska ni, walaupun jawapan pegawai sediakan bahawa akan disediakan sama seperti bangunan parlimen, saya juga tak sabar. Saya minta yang ni disegerakan, dibuat tempat sementara. Sebab orang tak berhenti untuk beranak. Orang tak berhenti untuk melihat anaknya bertambah umur dan masuk taska. Kalau kita tunggu bangunan siap, jadi anak tu sudah masuk mungkin darjah 4, tak sempatlah merasai taska. Kita boleh buat tempat sementara untuk taska ini, dan insyaAllah kita harap akan menjadi kenyataan. Termasuk juga tempat-tempat sementara yang lain, termasuk juga tempat-tempat sementara ahli-ahli parlimen. Kita akan memikirkan tempat sementara di sekeliling tempat yang ada di sini, dan kalau boleh kita panjangkan sampai ke tempat rusa. Kita boleh selamat tinggal kepada rusa, kita boleh ambil kawasan yang berkenaan untuk tempat-tempat sementara. Itu tidak masalah. Tetapi sama ada ianya sesuai atau tidak, kita akan lihat benda itu nanti. Jadi saya telah penjelasan boleh? Ya, penjelasan tidak masalah. Mohon Menteri, okey, yang nampaknya yang bongbong heritage itu, bangunan heritage baru 2 tahun baru siap lah. Sampai sekarang bulan 9, nampaknya pada 30 September baru siap. Sebenarnya dalam tempoh 2 tahun yang lepas itu, bangunan lain yang sepatutnya didirikan harus saya buat lah. Jadi bila saya dengar jawapan daripada Yang Berhormat Menteri, saya hanya nak tanya lah, adakah ini menunjukkan bahawa bekas menteri yang sign kontrak itu tidak cakap? Sama ada menteri dulu yang jaga parlimen atau menteri JKR itu, yang mereka saya tak faham kenapa mereka perlu bagi kontrak selama 5 tahun. Banyak kerja concurrently mereka sebenarnya boleh buat, tapi ia tidak dijalankan. Apakah soalan saya ini benar? Yang ni minta maaf, kena sebut sikit. Saya rasa Yang Berhormat ni di antara Yang Berhormat yang disenangi oleh semua orang. Yang Berhormat sering berada di luar dewan sana, berinteraksi, malah interaksi, Yang Berhormat berinteraksi dengan mereka lebih daripada saya. Saya Yang Berhormat macam pinggir-pinggirkan saja. Tapi dengan Yang Berhormat yang lepas, saya tengok Yang Berhormat cukup rapat.
takkan Yang Berhormat nak tanya soalan demikian rupa, ya. Dan kalau ia pun Yang Berhormat semua boleh tanya dalam parlimen yang lepas, ya, parlimen, sebab di Dewan ini sudah ditutup 2 tahun lebih, ya. Saya rasa kalau Yang Berhormat tanya hak Dewan pada parlimen yang lepas, itu lebih baik. Nak jawab sekarang amat sukar, sebab Yang Berhormat dah dapat jawapan. Semua nak uji saya. Nak uji saya sudah pasti saya akan kata kawan-kawan saya ialah menteri-menteri yang terbaik, malah di antara menteri yang terbaik di dunia. Jadi itu jawapan saya. Mereka tidak tergesa-gesa untuk sign kontrak, untuk sign apa-apa sahaja, sebab kami tak mau dituduh bahawa kami ini terlibat untuk bagi kepada kroni dan sebagainya. Kita ikut peraturan supaya benda itu tidak timbul benda yang tak elok di belakang hari. Jadi kita ikut peraturan. Tambah dengan ahli parlimen, kita kena berhati-hati supaya apa yang kita buat pun biarlah Tuan Ketua, peraturan. Jadi apa yang Berhormat yang lepas buat boleh boleh mencelah. jadi Yang Berhormat ini menteri Tuan Ketua, boleh saya mencelah. dan si Putih telah maklum bahawa Yang Berhormat yang jaga parlimen yang lepas adalah yang terbaik dalam dunia. Terima kasih. Ya, Kuala Kangsar bangun Yang Berhormat. Sekarang ni pasal apa tu? Tuan Ketua, Ya. Kuala Kangsar. boleh mencelah sikit. Saya nak bagi pandangan. Terima kasih Tuan Ketua. Tentang kerja-kerja bangunan lama, terutamanya heritage building. Kita tahu bahawa kerja-kerja menaik taraf ataupun membaik pulih bangunan lama, khususnya bangunan heritage, memerlukan masa yang begitu lama kerana panduan untuk kerja-kerja bangunan lama ini begitu rumit. Bukan saja dari segi strukturnya tetapi juga dari segi kemasan, jenis catnya, jenis simennya, semua diperlukan. Jadi masa 2 tahun itu sebenarnya amat singkat. Jadi mungkin 3-4 tahun untuk kita lihat ataupun memulihkan bangunan-bangunan heritage. Ini pandangan saya sebagai seorang arkitek. Terima kasih. Juga boleh masuk sebagai jawapan saya. Tapi saya nak maklum sini Yang Berhormat, kita ada fasa-fasa yang mana fasa yang terakhir akan siap pada tahun 2016, baik pulih blok menara juga pada 2016, baik pulih dan naik taraf blok utama serta kerja-kerja berkaitan 2016. Tapi bangunan bumbung pinnacle blok utama ni siap dalam bulan ini, siap dalam bulan ini, ya. Jadi saya ingat selepas itu kawasan tersebut akan ditutup dan kita akan memang ada masalah sikit lagi sebab apa pergerakan kita lagi jauh di antara menara ke sini. Sekarang ni Yang Berhormat kata mengambil masa 10 minit. Sebenarnya saya bersama dengan Yang Berhormat sebab tapi saya laju sikit, saya ambil masa 5 minit. Tapi kalau 5 minit pun Yang Berhormat mungkin tak sanggup berjalan di jarak yang jauh, kita boleh sediakan kenderaan di masa akan datang bila kita tutup bangunan ini. Tapi saya percaya di atas saranan penggerang tadi, kerana kita menghadapi masalah berat badan, eloklah kita jalan daripada sana ke sini. Semoga berat badan ahli-ahli parlimen menjadi contoh teladan kepada rakyat Malaysia. Okey, kemudian yang lain saya jawab secara bertulis dan termasuk yang disentuh yang disentuh tentang beberapa peraturan parlimen. Sebenarnya yang ini kita dah maklum. Saya maklum kepada pihak yang berwajib. Mereka berjanji kepada saya akan selesaikan kali ini, tapi tak sempat juga dinaik taraf kan. Saya berharap bulan Oktober nanti, sebab dalam sesi yang panjang kita punya wifi ni dapat diperbetulkan dan kita bolehlah berada lama dalam parlimen. Saya tahu kalau kita tak tahu menghadap apa, hanya mendengar ucapan, kadang-kadang mengiris perasaan. Jadi yang ni boleh menolong kita, ya. Kemudian Yang Berhormat juga telah menimbulkan banyak perkara lain tentang parlimen. Saya rasa perkhidmatan yang dibagi oleh pegawai-pegawai parlimen sekarang ini cukup baik, dan mereka ini bagi perkhidmatan yang baik kepada semua ahli parlimen. Jadi ahli parlimen sekarang ini cukup comfortable lah dengan perkhidmatan yang telah dibagi oleh pihak pegawai, termasuk klinik kita bagi tahu bahawa kalau sekiranya klinik yang ada sekarang ni tidak mencukupi, kita boleh persediakan tempat tambahan, ya. Itu tidak ada masalah. Dan saya bagi tahu dah pihak klinik,
Kalau apa yang mereka perlukan, kita kena sediakan. Tapi bangunan kita ini yang ada. Kalau kita nak tambah, kita kena buat bangunan sementara, khemah dan sebagainya. Jadi saya harap tentang parlimen kita telah. Menteri boleh Beruas tanya satu bangun. hal yang tak selesa. Sorry? Pras. Oh sorry. Ya. Ahli perniagaan. Masih Datuk Yang Timbalan yang di-Pertua. Satu perkara yang memang tidak selesa kepada semua ahli parlimen di sini ialah komputer yang depan kita ni sejak dari mula lagi ia dipasang sampai hari ini memang terlalu lambat sangat hingga kan tidak boleh digunakan. Jadi saya nak tahu berapa jumlah wang yang kita belanja dari permulaan lagi sampai hari ini. Saya tunggu harap diperbaiki, tapi malangnya sudah bertahun-tahun tapi masih tidak berfungsi secara yang perlu. Very slow access dengan izin. Kalau boleh diperbaiki, bilakah kita boleh gunakan komputer ini? Ya, saya setuju sebab Yang Berhormat juga banyak yang berniaga saham. Jadi kalau sekiranya lambat, jadi kita lambat membeli dan sebagainya. Yang ni saya akan supervise dengan izin sendiri. Saya nak pastikan supaya parlimen akan datang bulan Oktober nanti supaya kita akan dapat sesuatu yang baik, mungkin terbaik. Kalau sekiranya kita terpaksa buat apa-apa gantian, kita kena berbuat demikian. Tapi ada sesuatu depan mata tak boleh pakai, itu lagi menyakitkan. Jadi berapa jumlah yang telah belanja boleh dapat balik daripada kontraktor tak? Kerana kalau dari mula lagi, dari baru lagi tidak boleh digunakan as expected, boleh dapat balik wang yang telah kita bayar kerana mungkin tidak mengikut spesifikasi. You buy a new product, dari hari pertama pun tak boleh digunakan, perlulah dapat balik duit untuk rakyat. Yang itu akan maklum dalam pertanyaan-pertanyaan yang saya akan buat nanti. Saya akan buat perbincangan dengan pegawai-pegawai parlimen dan saya akan masukkan juga semua pemikiran daripada ahli yang berhormat. Saya tahu yang ahli yang berhormat semua kecewa sungguh dengan benda ni dan saya pun tanya berkali-kali. Saya tanya alright tak? Dia berkata mungkin boleh alright. Tak alright juga sebab saya mula cuba hari yang pertama yang lepas tak boleh. Malah sekarang ni kami bertanding. Saya calon nombor 1. Kita bertanding. Jadi kita perlukan Facebook, Twitter dan sebagainya. Twitter kita boleh guna telefon kita. Tapi kita perlukan kita perlu menghubungi kawan-kawan dan juga lain perkara. Jadi sebenarnya keresahan ahli yang berhormat, keresahan kami. Jadi kita akan minta supaya pihak parlimen untuk membetulkannya. Jadi pihak kerajaan akan sama-sama dengan parlimen untuk memastikan supaya benda ini menjadi kenyataan. Ahli yang berhormat menimbulkan pasal TB hijrah. TB hijrah. Jadi TV hijrah ni kita pada masa sekarang kita berjaya mendapatkan jumlah penonton harian sebanyak 1.4 juta berdasarkan daripada laporan terkini daripada AC Nielsen, dan yang kita berada di tahap untuk kita capai 1.5 juta penonton harian berdasarkan semua rancangan yang disiarkan. Kita sedar bahawa apa yang telah ditimbulkan yang berhormat itu sebenarnya kita masukkan dalam TB hijrah, tapi penjenamaan TB hijrah ni dia sedang berada dengan siaran-siaran yang lain. Jadi kita nak pastikan supaya orang masuk dia masuk TB hijrah tu seperti dia nak program-program dia yang dia pernah tengok. Macam saya RTM ya dengan TV3 sebagai contoh lah kan. Jadi saya akan tekan RTM sebab itu ialah siaran yang terbaik dalam dunia. Tambah semua ahli parlimen setuju. Kalau siapa tak setuju, saya harap kamera pusing pusing ke lain. Kalau setuju alright. Ini bukan ugut cerita RTM sekarang ni telah berjaya membawa kita kepada rakyat. Malah ahli parlimen pembangkang yang paling pandai mengambil kesempatan, belum lagi soal jawab mulut bermula dia dah ganggu dah. Kemarin 25 minit. Yang berhormat 25 minit. Saya soalan yang pertama saya terpaksa jawab 26 minit 10
26 minit saya mula jawab. Jadi lepas itu berlaku menghambat, berlaku Yang Berhormat dikeluarkan. Tapi bayangkan masa kita 26 minit. Saya kalau nak suruh ni, saya minta kawan-kawan saya bawa banyak kes-kes macam polis di Melaka. Bayangkan tuan-tuan, dulu kita takut orang tembak, sekarang polis dah hempuk dengan batu. Bawalah keluarga yang kena hempuk dengan batu tu ke parlimen. Kalau betul-betul kita nak perjuangkan hak rakyat, ambil kes di mana satu orang datuk dengan cucu duk jaga lembu, duk jaga lembu. Tiba-tiba datang pencuri, bunuh datuk dengan cucu, ambil lembu, bawa ke sini. Kita tak boleh perjuangkan satu kaum saja. Ni banyak kes-kes yang derita yang patutnya dibawa. Peristiwa datuk dengan cucu tu menggigil saya. Masa tu saya cuma wakil rakyat biasa. Saya mencari siapa yang sanggup bunuh datuk dengan cucu kerana nak ambil lembu. Dan bila kita tak bawa publicity yang berlebihan, kita takut berlaku isu perkauman. Bunuh datuk dengan cucu nak ambil lembu. Ambillah lembu, takkan nak bunuh orang. Tapi mereka sanggup berbuat demikian. Demikianlah kita hadapi manusia yang demikian rupa. Ini kita bawa keluarga. Lepas tu kita cerita keluarga kena berinaya. Dan kita tak declare kita punya interest. Sama ada kita adakah peguam kepada kes yang berkenaan. Kita kena cerita. Kalau semua ahli parlimen bawa. Menteri, Yang Berhormat, boleh tanya sikit? sokong saya tak? Tak. Saya dulu saya Tanya sikit bagi saja. peluang banyak pada pembangkang. Lepas tu hentam saya sampai saya mendapat jenama yang kurang bagus. Kali saya berhati-hati untuk bagi pada pembangkang sebab bila bola minta mulut manis. Lepas tu hentam saya. Saya kalau hentam saya tak Bukan bagi. hitam. Kita kritik, kita bagi nasihat, itu saja. Ya, tapi saya nak minta beritahu Yang Berhormat. Saya Yang minta Berhormat penjelasan. sebagai seorang peguam. Boleh. Sebagai seorang peguam. Yang Berhormat, cuba fikir tengok. Yang Berhormat Menteri kalau kita bawa keluarga, istilah saya ganggu. sedih. Saya nak minta penjelasan. Ni saya berkata macam macam polis kena hempuk dengan batu di Melaka. Bawa keluarganya. Tadi Menteri minta kata, siasat. Datuk Alamak. dengan Malam ada cucu orang kena yang bunuh. Bunuh, curi lembu. Boleh. Menteri boleh minta penjelasan. Sekali kalau sekali Yang Berhormat saja. misbehave, Ya. tak ada peluang. Tak, kita takkan misbehave. Kalau menteri pun boleh apa ni, jangan tuduh macam tu. Ya, ini parlimen, kita boleh berbahas secara sopan, ya. Tak payah gunakan istilah misbehave dan sebagainya. Semalam tadi menteri kata ada ahli parlimen yang ganggu, ada menteri gunakan istilah ganggu. Yang pasti menteri rujuk pada ahli parlimen pada Yang Berhormat Padang Serai yang bangun sebelum soalan dimulakan. Tapi adakah menteri tahu atau tahu tu apa yang perkara dia bangkit adalah petition yang dia bawa, dan petition itu Yang Berhormat, perkara ini telah pun dihurai panjang oleh speaker. dia mesti faham ni. Tak payahlah, ya. Dia mesti faham ni. Dia kena Dah faham. dibuat keputusan jangan dan dah istilah dihurai. ganggu sebab Ya. ini bukan ni. Yang Berhormat, Sebab sebenarnya baca, you kena kita baca dah standing bersetuju. order juga. Ini Cukup. standing order Semua tahu. sekali petition dan Standing orders segalanya kita bawa selepas soal memperuntukkan lisan. bahawa petition dibangkitkan sebelum soalan. Baca dulu, baca aturan 14. Tak. Ya, Mak. Tapi parlimen dah setuju, ruling dah baca bawa. peraturan 14, baca peraturan 19, baru kita boleh cakap lah. Yang Berhormat, Itu saja. You kena baca, Yang kena Menteri tahu. saya rasa Ini tak menteri masuk lah, dan Yang parlimen Berhormat. pun kena tahu. Tengoklah. Ya. orang bagi peluang nak buat Ya. macam tu. So kena baca itu Tak juga. apa. Jangan kata ganggu, jangan kata Takkan misbehave. dapat dah semua hidup. Ya. Tengoklah. Dia gunakan hak dia untuk cakap. Ya, profesional. Okey. Dia gunakan hak dia untuk Ya, Mak. cakap. Jangan Yang Berhormat, gunakan istilah ganggu. Cuma kita dah setuju. Ya. Speaker dah buat ruling, semua sekali petition dan lain-lain perkara dibawa ruling dia selepas hormati, tapi soalan jangan jawab gunakan mulut. istilah ganggu macam itu semua. Ini kena jagalah bahasa. Tak. Telah kita setuju. Gunakan bahasa Ni yang saya nak beritahu Yang Berhormat. cerita kita boleh dengar. Mereka ni Akhirnya jangan macam ini juga. Sebagai contoh. Jangan macam ini juga. Sebagai dia boleh contoh. defend, bagi dia chance. Dia boleh defend. tiap-tiap ahli Yang Berhormat Ya, bawa okey. kes yang sama tiap-tiap hari. Dia boleh Mana defend soal himself, jawab ya. mulut. Saya rasa mereka mewakili kawasan mereka, rakyat mereka. Ada macam-macam masalah. Semua orang tiap-tiap hari bawa satu orang untuk cerita dan bawa cerita sebelum soal soal Susah lah macam tu, Yang Berhormat. lisan. Speaker punya kerja susah lah macam tu. Ya. Kalau semua bawa, susah. Kalau semua orang bawa seorang satu keluarga tiap-tiap hari, habis soalan lisan kita. Si Putih pun tak setuju. Sebab apa? Kita dah tanya banyak soalan, ya. Tapi macam mana pun sebagai peguam saya tahu
Yang Berhormat kena buat sesuatu. Kami pun ramai peguam, tapi bagus peguam kami ikut aturan. Selepas soalan lisan kita akan bawa. Speaker dah bersiap sedia untuk menjawab soalan yang berkenaan. Jadi cadangan pada Yang Berhormat supaya TV ini jenamanya diambil setara macam RTM. Macam TV3 dan lain-lain lagi. Jadi setara dengan RTM supaya bila orang nak pegang tengok TV, RTM. Macam ada kawan saya tu kalau buka TV dia tak peduli lah, dia akan buka 431 431 433 tu yang tengok wayang movie ya. 13. Macam saya kadang-kadang 501. Jadi saya akan tengok berita yang berulang. Jadi kita biar orang kata kalau sebut TV Hijrah adalah kepalanya. Yang tu yang kena buat, dan TV Hijrah kena belanja sikit untuk membolehkan supaya TV Hijrah, jadi dalam otak orang sebut TV Hijrah. Biar Shah Alam pun tengok TV Hijrah, semua orang tengok TV Hijrah, dan TV Hijrah tu biarlah dia merupakan satu saluran yang memberi ilmu kepada mereka. Yang Berhormat Menteri KN Salam, dia sekarang terpaksa melaksanakan tugas negara, urusan resmi, dan dia juga maklum dia nombor 31. Okey, mari tajuk ni balik. Berhubung dengan TV ini harus adil kepada semua supaya rakyat faham tentang isu yang berlaku. Saya pernah menonton TV di Indonesia, dia selalunya buat live tentang isu-isu yang berlaku. Di antaranya isu Muhammadiyah. Muhammadiyah bunuh orang seramai 156 orang. Dia bunuh dan bakar kampung. Dia terus masuk dalam TV, dia buat live. Dan Muhammadiyah memberi hujah mereka, orang-orang Sunni juga memberi hujah mereka, dan mereka buat cara terbuka dan rakyat faham apa itu Muhammadiyah dan apa itu Sunni. Akhirnya rakyat menolak Muhammadiyah sebab kehadiran mereka boleh mencetuskan huru-hara masyarakat. Nak minta penjelasan je. Adakah ini pun soalan lagi je ada buat. Tak, ni tadi pasal Muhammadiyah tu, saya nak tanya tu. Saya nak tanya, adakah betul Muhammadiyah ataupun Ahmadiyah? Sebab ada beza tu. Kalau Muhammadiyah satu pertubuhan yang sah di sisi politik, termasuk Gus Dur dululah. Jadi saya nak tanya, adakah Ahmadiyah atau Muhammadiyah? Fakta tu kena betul tu. Takut ada salah nanti bahaya. Nak tanya. Bagus. Saya nak tengok Yang Berhormat nak bangun ataupun tidak. Bila Yang Berhormat bangun, bagus. Ya, bagus. Yang Berhormat cakap betul. Saya tak mahu ni. Saya nak beritahu, saya cukup memahami apa itu Ahmadiyah, apa itu Muhammadiyah, apa itu Salafiyah, apa itu Wahabiyah, apa itu Sunni dan sebagainya. Jadi apa yang berlaku di Indonesia ialah Ahmadiyah, bukan Muhammadiyah. Tapi saya tersilap sebut, tetapi saya nak bangkit, nak pembetulkan Yang Berhormat ada bangun tadi. Ahmadiyah. Jadi pahaman Ahmadiyah ni tidak bersesuaian untuk berada di sana, kerana kehadiran tokoh-tokoh Ahmadiyah tu melihat agama itu dipermudahkan. Islam ni agama mudah, tapi tak boleh dipermudahkan. Jadi dengan ada siaran terus-menerus tersebut, membolehkan rakyat mengetahui apa itu Ahmadiyah, apa itu Muhammadiyah, apa itu Syiah dan sebagainya. Saya rasa TV Hijrah akan menjurus ke arah tersebut, di mana kehadiran mereka akan membolehkan rakyat melihat jenama TV Hijrah itu standing dengan TV yang lain. Tetapi untuk boleh mereka buat demikian, penjelasan. Ya, orang minta Penjelasan. Jelun dan Meruas. Ini bagi puak-puak ni tak boleh tak? Dia bertemu lama. Isu ni penjelasan dalam TV. TV okey. Tapi tunggu aman lagi bagi banyak-banyak tak apa. Apa dia? Saya dulu Ya. Baik. Terima kasih Timbalan Dato' yang di-Pertua. Memandangkan di Indonesia mereka menggunakan TV untuk memberikan penjelasan. Saya rasa juga harus di Malaysia ni, kalau kita boleh menggunakan cara mendidik rakyat kita secara betul supaya mereka tahu pilih mana yang lebih baik. Tapi saya sebagai seorang peguam dan seorang ahli parlimen yang sudah bersumpah untuk mempertahankan perlembagaan persekutuan ini, baru-baru ini di parlimen dinyatakan bahawa ada tangkapan dan penahanan mereka Muslim yang Syiah. Saya rasa ini
melanggar perkara 11 perlembagaan persekutuan kita yang memberi kebebasan kepada semua untuk beragama, sama ada Muslim atau bukan Muslim. Jadi harap dalam perkara ini saya rasa lebih baiklah kita gunakan cara yang lebih baik dan bukan tidak melanggar perlembagaan negara kita. Agar saya takut ni kalau ada perbalahan ini tidak akan mendatangkan kebaikan kalau ada permusuh-musuhan antara mana-mana mazhab ataupun mana-mana agama. Yang saya nampak di luar negara kadang-kadang hingga bunuh-membunuh. Jadi saya harap kerajaan dalam isu ini boleh menandingi syarat ini dengan lebih baik untuk memberi penjelasan dan pujukan. Apa pandangan? Adakah ia melanggar perkara 11 perlembagaan persekutuan? Jalon. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Menteri. Saya saja nak tambah, adakah TV Hijrah ni sebagai saluran TV yang baru oleh kerajaan berhasrat untuk bersaing dengan RTM? Itu pertama. Yang kedua, apabila kita tambah belanjawan tambahan ini, adakah ianya akan menjadi perkara yang berterusan ataupun adakah pihak TV Hijrah ni sendiri akan mencari revenue atau hasil melalui iklan dan sebagainya? Jadi kita melihat bahawa di Malaysia kini dah banyak sangat siaran-siaran TV sama ada yang rasmi pihak kerajaan maupun pihak swasta, dan kita melihat sebagai TV Hijrah ni yang telah diluluskan oleh kerajaan dah pun mula beroperasi, sudah tentulah apabila kita PAM tambah 40 juta ni, ianya diharapkan dapat lagi meningkatkan rating seperti yang dibuat oleh AC Nielsen. Namun untuk pelan jangka panjang, adakah kerajaan berhasrat untuk terus-terusan membiayai segala perbelanjaan yang dibuat melalui TV Hijrah, ataupun TV Hijrah itu sendiri juga mempunyai perancangan untuk membahagi-bahagikan segmen melalui hasil pengiklanan dan sebagainya? Terima kasih. Terima kasih kepada ahli yang menimbulkan perkara ini. Yang pertama sekali ialah pasal Syiah. Syiah tidak boleh diamalkan di Malaysia. Di Menteri dah jawab dah. Tapi kalau dia berpahaman Syiah, dia boleh buat amalan sendiri di rumah dia lah. Tapi dia tak boleh mengembangkannya kepada orang lain. Sebab Malaysia ni ialah negara Islam Malaysia Sunnah wal Jamaah. Dia tak boleh. Sunnah wal Jamaah ni Syiah tak termasuk dalam Sunnah wal Jamaah. Jadi siapa yang berpahaman Syiah, dia menteri kata dia boleh, tetapi dia buat di rumah bangkai tempat lain. Kalau tidak, kita akan timbul masalah di antara Syiah dan juga mazhab lain seperti yang berlaku di luar negara. Kita nak bendung. Sebelum apa jadi, kita bendung dulu, dan kita tak perlu pembunuhan dan sebagainya seperti yang berlaku di luar negara. Itu sebab Syiah tidak dibenarkan diamalkan di negara ini. Dia kalau dia dah Syiah, dia buatlah kat rumah dia apa yang dia patut, tapi dia tak boleh kembangkan di luar, ya. Tapi walaupun ada usaha untuk mengembangkan yang di luar, dia orang cerita bahawa Syiah ni ada pengikut dan sebagainya kerana membenarkan perkahwinan mut'ah. Tak perlu, tanpa Syiah pun kita boleh berkahwin, ya. Kita tanpa Syiah pun kita boleh berkahwin, dan Islam benarkan perkahwinan, perkahwinan yang tidak perlu disusahkan. Jadi pengikut amalan Syiah tidak termasuk dalam amalan Syiah tidak termasuk dalam senarai yang dibenarkan oleh kerajaan Malaysia. Ada soalan, saya tahu bahawa kenapa agama lain yang bukan Islam dibenarkan mengamalkannya aman dan damai. Itu perlembagaan. Kita ikut perlembagaan. Untuk Islam, kita ada peraturan kita yang ketat mengenai perkara tersebut. Kalau tidak, nanti lebih banyak ajaran sesat yang masuk, ya. Berhubung dengan sama ada TV Hijrah akan menandingi RTM dan sebagainya, kita berharap TV Hijrah akan meningkatkan prestasi mereka. Tetapi kita tahu bahawa permohonan untuk peruntukan yang dipohon itu terlampau kecil untuk satu channel TV untuk berbuat demikian. Mereka memohon peruntukan yang diberi kepada mereka ialah 86 juta dan mereka telah diberi peruntukan 40 juta selama ini.
jadi sekarang ni mereka minta peruntukan tambahan 30 juta. Peruntukan ini terlampau kecil untuk sebuah siaran TV untuk mengembangkannya lebih besar. Tetapi mereka telah berusaha untuk mendapatkan iklan dan sebagainya. Kita lihat ada peningkatan dari segi iklan dalam TV Hijrah, dan kita berharap semua ini akan menjamin supaya TV Hijrah dapat berada di arus perdana negara. Ahli yang berhormat, sekarang kita pergi kepada apa yang telah ditimbulkan oleh ahli yang berhormat berhubung dengan ahli yang berhormat Kinabatangan, berhubung dengan ICU. Kerajaan ada melakukan poverty mapping berdasarkan kajian pendapatan isi rumah atau HIS, Household Income Survey, yang dijalankan oleh Jabatan Perangkaan Negara DOS dan Unit Perancang Ekonomi. Poverty mapping juga boleh dilihat dalam dapatan insiden kemiskinan yang didaftarkan di dalam e-Kasih yang dibangunkan oleh Unit Penyerasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri. Kita nak bagi tahu bahawa hasil daripada poverty mapping dan juga e-Kasih serta lain program yang masuk banyak di bawah kementerian-kementerian lain, ya. Saya telah sebut tadi senarai kementerian yang terlibat untuk membasmi kemiskinan, tidak termasuk program kerajaan negeri. Itu sebab sekarang ni saya baca sekali lalu supaya benda ni menjadi peringatan kepada semua, iaitu Johor 2002 kadar kemiskinannya ialah 2.5, 2012 0.9, Kedah 9.7, 2012 1.7, Kelantan seperti yang saya sebutkan tadi 17.8 turun kepada 2.7, Melaka 1.8 turun kepada 0.1, Negeri Sembilan 2.6 turun kepada 0.7, Pahang 9.4 turun kepada 1.3, Perak 6.2 kepada 1.5, Perlis 8.9 kepada 1.9, Pulau Pinang 1.2 turun kepada, ini bukan usaha mereka, ini usaha Barisan Nasional, turun kepada 0.6. Sabah termasuk wilayah Persekutuan Labuan 16.0 kepada 7.8, Sarawak 11.3 kepada 2.4, Selangor 1.1 kepada, ini juga Barisan Nasional, usaha Barisan Nasional yang dahulu, turun kepada 0.4, Terengganu 14.9 turun kepada 1.7, wilayah Persekutuan 0.5 turun kepada 0.8, dan Malaysia pada keseluruhannya daripada 6.0 turun kepada 1.7. Jadi berhubung dengan pelbagai agensi yang terlibat dengan untuk membasmi kemiskinan, pada pandangan saya biarlah kepelbagaian itu menjurus kepada satu yang terbaik. Jadi kalau kita nak keluarkan kementerian supaya hentikan hentikan usaha mereka untuk membasmi kemiskinan, kita hanya bagi satu kementerian, sangat tidak wajar. Sebab kadang-kadang ada usaha di kementerian yang berkenaan untuk kita basmi kemiskinan. Contohnya macam dia nak buat projek pelancongan, sudah pasti dia melibatkan Kementerian Pelancongan, dan Kementerian Pelancongan boleh bagi bantuan untuk dia berniaga dalam bidang pelancongan. Jadi demikian juga kementerian-kementerian yang lain. Jadi biarlah dia menjadi usaha bagi kementerian yang berkenaan. Berhubung dengan SPR di sini, saya berhubung dengan SPR yang berhormat ada timbulkan tentang dakwat dan sebagainya. Sekali lagi yang berhormat, dia tidak masuk di bawah mana-mana peruntukan, di bawah mana-mana kepala. Saya tak pasti yang berhormat yang timbul yang ini, dia tidak ada kepala di sini, ya. Jadi dengan itu saya jawab secara keseluruhannya bahawa dakwat kekal lebih kurang kita dah selesai, dan cuma kita tingkatkan sikit di Besut bawah-bawah ni, dan kita lihat cuma dakwat tu kekal agak lama sangat. Sampai sekarang ni orang Besut beritahu tidak dapat dikeluarkan, tetapi semua sekali spesifikasi untuk dakwat yang berkenaan telah pun dipersetujui oleh semua agensi yang berwajib di negara ini. Jadi soal dakwat tak menjadi masalah. Cuma yang jadi masalah yang saya sedang fikirkan dari segi SPR ni, bagaimana saya boleh tutup buku tuduhan pembangkang yang mengatakan bahawa 40,000 orang Bangladesh datang mengundi. Yang tu saya tak boleh tidur betul. Menjadi mimpi yang sukar. Mimpi ngeri
kerana bagaimana dia ni datang 40,000 datang mengundi, dan tuduhan itulah yang dibuat roadshow sehingga pemikiran rakyat Malaysia atau menjadi kelang kabut kerana memikirkan bahawa 40,000 orang asing datang mengundi. Lagipun kita tahu bahawa macam KLCC itu macam bukan kita punya dah. Kalau hari cuti kita nak masuk kawasan sana cukup sukar kerana orang asing yang duduk di sini juga pergi ke situ, orang asing sana yang berniaga di sana cukup sukar. Jadi bayangkan tiba-tiba 40,000 pula Bangladesh dibawa masuk untuk mengundi, penjelasan untuk menangkan Menteri. Barisan Nasional. Tetapi tuduhan mereka telah meleset, di mana yang menang cemerlang ialah DAP. DAP menang kepada 38 kursi, tetapi PAS dengan PKR telah turun. PAS turun kepada 21 daripada 23, dan PKR turun daripada 32 kepada 30. Ya, terima kasih Menteri. Ya. Saya bangkitkan isu tentang dakwat hitam sebab saya bukan tanya keberkesanan. Saya tanya siasatan SPRM terhadap pembekal pelbagai dakwah hitam. Sebab dah sebut tadi benda tu tak masuk dalam butiran. SPRM itu adalah siasatan SPRM. Saya nak tanya, Tak masuk dalam butiran. Tak payah lagi dipanjangkan isu yang tak masuk. Menteri dah jawab tak masuk. Okey. Ya. Bahawa apa yang telah kita timbulkan, kita telah buat laporan kepada SPRM, dan SPRM pun ambil tindakan yang sewajarnya. Kita nak bagi tahu bahawa dalam usaha untuk memberi tender ataupun kontrak secara langsung yang dilaksanakan oleh SPR tidak langsung melanggar peraturan kewangan. Tapi macam mana pun kita serah kepada SPRM untuk mengambil tindakan selanjutnya. Walau bagaimanapun saya nak beritahu, perkara ini berlaku dari masa ke semasa sebab SPR tidak tahu tarikh pilihan raya. Bila diumumkan tarikh pilihan raya, mereka terpaksa buat sesuatu itu dengan tergesa-gesa. Jadi itu saya menjawab soalan berhubung dengan SPR yang saya ingat Menteri sekejap lagi pun dia tidak akan jawab sebab apa, ini tidak termasuk dalam butiran yang telah disebutkan di sini. Ada dua lagi perkara, iaitu berhubung dengan penjenamaan. Penjenamaan kita lihat penjenamaan ini tujuan penjenamaan endless possibilities kononnya disamakan dengan disamakan dengan Israel, disama dengan Israel. Tapi sebelum tu biar saya jawab yang ni, wasatiyah dulu ya. Saya jawab itu sekejap lagi. Wasatiyah ni ialah berasal dari perkataan Arab, iaitu berasal dari perkataan al-wasat, bermaksud pertengahan. Perkataan lain dalam bahasa Arab yang sama dengannya ialah i'tidal, bererti tidak melampau dan tidak cuai. Jadi wasatiyah menurut Al-Quran dan hadis ialah kesederhanaan, keseimbangan, keadilan dan kecemerlangan. Jadi berdasarkan kepada apa yang telah kita bentangkan, tidak ada sebab mana-mana pihak untuk menentangnya, terutamanya PAS. PAS patutnya bangun melompat, menyokong kerana wasatiyah ni bersesuaian dengan tuntutan Islam. Tapi kalau sekiranya orang PAS cuba pertikaikan, jadi satu benda yang kurang manis. Dan wasatiyah ni ialah untuk kita bayar gaji, sewaan utility dan juga program. Jadi perbelanjaannya untuk itu saja. Pasal wasatiyah sikit nak tambah lah. Mabi muskilah, enta ana mabi muskilah. Cakap Arab lah. Tu kena minta izin. Saya setuju wasatiyah, mana boleh orang Islam tak setuju. Tapi kita kena ingat, wasatiyah ni dia kena bukan saja cakap tapi kena buat. Itu baru betul kita seronok. Yang Berhormat, saya nak beritahu kepada Yang Berhormat supaya biar ini seluruh negara mendengarnya, bahawa Barisan Nasional melalui UMNO dan juga melalui kawan-kawan kita yang lain telah membuat yang terbaik kepada semua orang, termasuk kepada ulama-ulama. Yang Berhormat, ulama-ulama sekarang ni, kita kalau ulama tu dia betul-betul ulama yang berdasarkan kepada agama, untuk tujuan agama. Kita tak pernah menolak mereka. Cuba lihat, saya tahu di setengah daripada ulama yang masuk TV tu, setengahnya saya tak puas hati. Sebab apa? Dia lawan pilihan raya dengan saya. Tapi dah mereka memikirkan dia ulama, masuk. Saya pun tak ada masalah. Sebab al-ulama warasatul anbiya.
kita kena terima ulama dan ini dipegang oleh kita. Tapi pihak PAS kadang-kadang ulama dia kadang-kadang ada eksklusif sikit. Kalau ulama ni dia macam tak boleh sentuh. Apa ulama tu cakap macam kadang-kadang sampai hampir maksum. Tapi kita tak. Kita kalau boleh kita tegur, kita tegur. Macam ini Dr. Ansri sedang menyampaikan kertas kerjanya kepada satu forum yang dianjurkan oleh kerajaan Saudi dan juga Universiti Melaya. Sekarang ini mereka membincangkan tajuk ulama dan mereka macam sependapat lah mengatakan ulama yang di bawah Kerajaan Barisan Nasional ni lebih lebih terbuka, lebih senang didekati, lebih inklusif, tidak eksklusif. Sebab kalau sebut ulama kadang-kadang dia macam tak boleh bercampur orang, jalan tunduk-tunduk sikit, macam ada janggut, misal macam tu. Itu bukan caranya. Kita ulama, kita bagi ruang yang luas untuk ulama mengembangkan pemikiran mereka. Malah yang berhormat Pak Bunta seorang PAS, saya seorang barisan, saya bukan ulama tapi dekat-dekat ulama kot. Jadi sebab dia panggil saya bersama dengan Pak Bunta dalam TV, kita berhujah bersama. Padahal TV itu di bawah kawalan Kerajaan Barisan Nasional. Kita nak beritahu. Sudah pasti kalau dalam PAS, dalam keadilan DAP langsung ni pok-pok Barisan Nasional tak ada tempat langsung. Cuba tengok Harakah, cuba tengok DAP Roket, cuba tengok berita keadilan. Berita kami tak pernah dimasukkan, malah kami dicaci, dibenci tanpa kami mengetahui apakah kami membuat perkara itu. Kita tak tahu, ya Yang Muhammad. Jadi apa yang Muhammad sebut itu wasatiyah bagus, laksanakan itu lebih baik daripada cakap. Kami telah laksanakan baik daripada cakap. Jadi Yang Muhammad, saya minta semua pihak menyokong program wasatiyah ini dan sekiranya ada di kalangan ahli-ahli yang berhormat PAS yang layak, yang tidak terlibat dengan maki hangun orang, mungkin juga boleh dimasuk untuk bersama-sama dengan program wasatiyah. Jadi kalau ikut kepala ini, wasatiyah ini ialah kita lihat wasatiyah membincang tajuk itu dan mereka minta tak banyak. Kemudian berhubung dengan RCI. RCI kita telah maklumkan tentang perbelanjaan RCI ini lebih kepada pembayaran emolumen, tuntutan dan sebagainya. Jadi sangat tidak ada masalah. Yang Muhammad setuju dan kita akan menunggu laporan yang akan disampaikan oleh RCI dalam bulan Disember nanti. Kemudian ada yang berhormat minta perincian berhubung dengan 4.7 juta untuk menambung kos operasi dan juga kelengkapan. InsyaAllah saya akan bagi laporan bertulis nanti. Kemudian akhir sekali pasal endless possibility ya. Jadi kita kena ingat bila kita memperkenalkan jenama satu Malaysia ni lebih kepada orang Malaysia lah. Tapi sekurang-kurangnya orang Malaysia melihat bahawa kita macam sudah ada jenama, ya. Kita pergi kat mana pun orang kat tangan macam ni kan, satu Malaysia. DAP pun saya pergi ke rumah-rumah DAP satu Malaysia. Rumah Rampah pun satu Malaysia. Saya pergi kepada jadi kita berbangga kita satu Malaysia. Apakah kita yang berhormat nak pergi ke luar negara, kami ni satu PKR? Tak boleh. Kita satu Malaysia. Kalau yang berhormat pada tahun 3000 nanti boleh memerintah, tapi kita juga satu Malaysia. Satu Malaysia adalah jenama yang boleh kita pegang bersama sampai bila-bila. Yang berhormat ini Malaysia. Siapa yang duk puji camping, duk puji orang sana, puji orang sini, pergilah ke tempat yang mana kamu nak pergi. Tapi ini satu Malaysia. Dan kita lihat untuk membolehkan kita pergi keluar, maka kita perkenalkan apa yang telah disebutkan oleh kawan-kawan tadi berhubung dengan endless possibilities. Tapi untuk Israel dengan Malaysia dan juga Mongolia, orang kata macam-macam. Kenapa kita mesti membawa tajuk-tajuk yang dengan niat untuk mempelecehkan? Kalau kita pergi ke luar negara, kita tak ada jenama ni. Macam Australia, macam New Zealand, Maple Leaf. Jadi New Zealand, Canada, Maple Leaf. New Zealand 100%. Australia unlimited. Semua ada jenama dan mereka belanja di antara 200 sehingga ke 300 juta untuk memperkenalkan jenama negara mereka. Kita Mongolia, walaupun dia perkenalkan pada tahun 2011, dia hanya masuk sekejap ya, 1 minggu dalam CNN.
Tapi kita sekarang ni sudah berada dalam pasaran, dan kalau kita bandingkan negara yang saya tak mahu sebut negara itu sebab saya tak suka negara itu suka bunuh orang, dengan negara tu perkenalkan lambat daripada kita. Malah ditambah pula one place endless possibilities. Kita endless possibility, kita ada lain, kita ada penghayatan lain, mereka lain, kita lain. Jadi bermacam-macam negara boleh perkenalkan jenama mereka untuk diperkenalkan di luar negara. Kita apa yang telah dibuat oleh Malaysia, sudah pasti kita memerlukan pihak orang yang lebih pakar untuk memperkenalkan negara ini. Dia tak boleh duta saja. Duta dia ada tugas dia. Putrajaya dia ada tugasnya. Tetapi kita ambil konsultan untuk menguruskan penjenamaan Menteri, penjenamaan Malaysia. Sebab soalan saya tanya. Soalan yang terakhir boleh tak? Sebab apa kita masa lewat sikit. Bagi Bruas. Bruas ya. Terima kasih. Kata ini betul. Memang endless possibility. Saya ada satu perkara yang tidak disentuh dan harap mohon maaf, tapi kalau boleh demi semangat endless possibility, bagi saya satu possibility, iaitu tentang bayaran tuntutan dan pampasan atas perintah mahkamah T12. Kita sudah diperuntukkan 30 juta pada bajet yang lepas, tapi kali ini diminta tambahan 88 juta ringgit. Boleh bagi tahu kenapakah tambahan ini begitu banyak? Adakah banyak kelalaian ataupun pecah kontrak yang dilakukan oleh kerajaan? Kenapa ditambah 88 juta ringgit sebagai pampasan tambahan atas arahan mahkamah? Yang itu kita akan jawab secara bertulis. Sekali lagi saya nak maklumkan bahawa bila kita telah memperkenalkan, saya jawab cara bertulis yang Muhammad sebab apa yang Muhammad minta detail tadi. Tapi bila kita memperkenalkan jenama kita, kita lihat kita telah dapat meningkatkan pelabur asing, kita dapat meningkatkan bakat orang-orang kita, pelancong kita datang ramai, dan juga expatriate juga datang ramai, konsep Malaysia second home juga. Jadi kita lihat dalam Country Brand Index CBI, dalam 25 negara-negara di dunia, Malaysia termasuk dalam 25 tersebut. Jadi kita belanja sikit tetapi kita untung besar. Orang lain belanja besar, untung pun besar. Tapi ini kita nak tunjuk betapa kita terpaksa perah kain, orang kata, untuk berbelanja, untuk memastikan supaya apa yang kita belanja itu datang manfaat kepada Malaysia. Menteri. Sebagai contohnya, Korea telah membelanjakan 256 juta ataupun 81 juta USD. India belanja 38 juta USD, Germany 85 juta 85 juta, dan dia antara sebagai contoh di mana mereka terpaksa membelanjakan dengan begitu banyak untuk memperkenalkan negara mereka, dan juga kita juga berbelanja demikian rupa tapi tak banyak tetapi untungnya banyak. Hasil daripada pendekatan satu Malaysia dan juga endless possibilities, kita lihat Malaysia sudah dikenal dan kita juga berbangga kita jadi rakyat Malaysia. Pergi ke luar negara, berbanggalah kita jadi rakyat Malaysia, dan jangan bantai kepada mana-mana individu kerana politik. Kita berbangga, kita pergi pada rakyat Malaysia. Itu sebab lepas ni ahli-ahli parlimen pembangkang juga akan ikut program-program kita, sebab ada beberapa negara yang minta supaya parlimen, ahli-ahli parlimen pemerintah dengan pembangkang hadir sekali. Jadi kita insya-Allah kita akan hadir sekali, tapi jaga mulut masing-masing. Ikutlah seperti pembangkang negara yang lain. Mereka akan berbangga, mereka datang dari Kazakhstan, datang dari Azerbaijan, datang daripada Uzbekistan, dan kita juga berbangga. Tapi bila kita nak bergaduh, kita bergaduh di parlimen. Di luar kita bersama, dengan itu orang akan sayang kepada Malaysia. Terima kasih. Menteri sikit saja. Saya ingat speaker dah tak bagi, dia tak bisa bercakap lagi.